Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna wat ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini, majlis ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin. Insya-Allah ruang sepatang yang ada pada tengah hari ini, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan kepada kita bila mana kita ditimpa musibah, ditimpa ujian dalam kehidupan ini, sama ada ujian kesakitan maupun ujian kesempitan dan seumpamanya. Dalam kehidupan kita, tak lari kita akan menempuh 4 perkara. Yang pertama, nikmat, perkara yang mengembirakan, menyeronokkan. Semua orang nak. Allah Ta'ala dialah yang beri nikmat kepada kita. Siapa tak mampu kita nak kira nikmat dia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu hitung nikmat Allah Ta'ala, nescaya tidak terhitung. Atas nafas saja tak terkira dah kita. Hari ni berapa kali sedut lepas kita. Maka hak Allah, dia beri kita nikmat ni yang bermacam-macam ni, dia minta kita bersyukur. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu syukur nikmat aku, nescaya aku akan tambahkan lagi atas kamu. Dan sekiranya kamu kufur nikmat aku, sedarlah azabku teramat berat. Maka di situ kita diajar mulut sentiasa sebut alhamdulillah. Afdalud du'a afdal zikr la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Dalam satu hadis Nabi kata, seafdal zikir la ilaha illallah, kalimah tauhid, dan seafdal berdoa alhamdulillah. Sebab tu bila kita berdoa, sunat kita dahulukan dengan alhamdulillah. Puji Allah Ta'ala di atas nikmat dia. Dan yang lebih besar lagi, kita diajar supaya sujud syukur. Nabi SAW bila dapat perkara menggembirakan, kharru sujada, tersungkur sujud Nabi SAW. Dan bukti ketaatan, kesyukuran kita pula dengan imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi.
Kita ikut perintah Allah Ta'ala. Hak dia suruh kita buat sungguh-sungguh. Hak dia larang kita tinggal sungguh-sungguh. Yang kedua, balak musibah. Allah Ta'ala dia beri kita nikmat, dia juga uji kita dengan musibah. Tak lari dah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan demi sesungguhnya pasti aku akan uji kamu daripada sesuatu. Al-ju' minal ju' apa ni? Minal ju' wal khauf. Lapar, takut, wal anfus, kematian, was samarat, tanam-tanaman menanam tak jadi, wa naqsimul amwal was samarat, kurang daripada harta benda, tanam-tanaman tak menjadi. Wa basyirus sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini datang daripada Allah dan kepada kami kembali. Jadi hak Allah Ta'ala, dia uji kita dengan musibah, dia minta kita bersabar. Kita bersabar. Dan bila ditimpa musibah, mulut kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kira apa sahaja musibah, apa sahaja ujian, sekecil-kecil ujian sampai sebesar-besar ujian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba rasa takut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasa bimbang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang duit 1%, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apatah lagi kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di sebalik sabar tu pula, Allah Ta'ala dijanjikan pahala yang tidak terkira. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas orang yang sabar itu upah mereka bighairi hisab, dengan tidak ada hitungan, tidak ada kiraan. Fasabru sawabuhul jannah, maka sabar tu balasan dia syurga, kata Nabi dalam hadis. Maknanya Allah Ta'ala dia uji kita dengan musibah, lalu kita bersabar, Allah Ta'ala dia beri pahala berganda kepada kita, dan dia mudahkan kita jalan untuk masuk syurga, untuk menuju ke syurga. Yang ketiga, dapat mengerjakan ibadah. Ini nikmat yang lebih besar lagi daripada nikmat yang umum tadi. Nikmat sihat tubuh badan, nikmat dapat zuriat keturunan, dapat harta benda. Yang ketiga ni dapat mengerjakan ibadah. Makna boleh sembahyang, boleh berpuasa, boleh mengerjakan haji umrah, boleh duduk majlis ilmu. Tengah-tengah kerja macam ni pun, waktu rehat ni nak makan, nak rehat, nak tidur sekejap, tiba-tiba Allah telah heret kita dalam majlis ilmu. Maka hak dia di atas taufik inayah. Ini taufik dan inayah. Taufik hidayah, petunjuk. Inayah pertolongan. Dia beri kita petunjuk, kemudian dia tolong pula kita. Dia gerakkan hati kita, mari surau, mari dengar kuliah, duduk majlis ilmu, duduk dengan alim ulama. Maka dia minta supaya kita pandang nikmat ni daripada dia, bukan daripada kita. Nikmat ibadah ni daripada Allah Ta'ala, bukan sebab sihat kita, bukan sebab gagah kita, bukan sebab kita ni banyak masa kosong. Dah ramai lagi orang lain lebih tenang pada kita, lebih lapang pada kita, lebih sihat pada kita, lebih kuat pada kita, tapi tak dapat hidayah dan taufik dan inayah. Orang tua boleh pergi masjid, padahal sembahyang takhusi. Nak boleh sampai ke masjid tu berjalan merangkak.
mengesok, tiba-tiba hak muda-muda sihat walafiat, tak boleh pergi masjid. Ini taufik inayah. Jadi Allah Ta'ala minta kita tengok nikmat ni daripada dia, bukan daripada kita. Bila kita tengok sebab gagah kita, kuat kita, tu jadi rosak kita tu. Tu timbul perasaan ujub syok diri sendiri. Nabi SAW bersabda, salasun muhlikat, 3 perkara ni membinasakan seseorang. Kalau ada dalam diri 3 perkara ni, tunggulah kebinasaan, rosak kita. Yang pertama, syuhum muta', kedekut yang ditaati. Duk layang perasaan kedekut. Siapa tak keluar zakat, tak beri sedekah. Yang kedua, wa'jabul mar'i bi nafsihi, ujub seseorang pada diri dia sendiri. Dia rasa dia lah orang yang rajin sembahyang yang kuat, dengar yang kuat, mengaji. Itu timbul pelakih orang lain. Tak jadi dia tu, bukan jemaah tu, bukan orang sembahyang tu. Sebab keluar ayat tu. Syaitan dia rosakkan melalui perasaan ujub dalam diri. Yang ketiga, wahawat muttaba', nafsu yang diikuti, turut nafsu. Nabi SAW bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min kibr. Tidak akan masuk syurga mana-mana orang yang ada dalam hati dia tu satu juzuk yang kecil daripada sifat takabur. Nak cerita ada perasaan ujub tu tak boleh masuk syurga dah. Apatah lagi sifat takabur sampai keluar kat mulut. Takabur keluar kat mulut. Siapa orang nampak ujub ni hak dalam hati. Nak timbul takabur tu dia kena ujub dulu. Yang keempat, terlanjur melakukan dosa. Tak lari dah kita dalam hidup ni, baik macam mana, warak macam mana, tersilap juga, tersalah juga. Itu Nabi sebut, kullu bani adam khata'un wa khata'in at-tawwabun. Setiap manusia melakukan salah silap, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan, kesalahan ni, orang yang balik bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka hak Allah dia uji kita buat dosa, buat maksiat ni, dia minta kita balik semula. Dia minta kita taubat. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, hei hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kamu putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Jangan rasa Allah Ta'ala tak ampun dah dosa kita sebab banyaknya dosa kita, sebab kerap kali buat benda yang sama. La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'ah, sesungguhnya dia Allah mengampuni semua dosa-dosa. Dosa kecil, dosa besar, besar mana, banyak mana, hatta memenuhi langit bumi sekalipun, keampunan Allah Ta'ala mengalahkan dosa manusia. Itu hak bunuh 100 orang dapat keampunan Allah. Yang berzina, dia beri minum anjing sebab sekasihan kepada anjing, dapat keampunan Allah. Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah sehingga mendapat syahid syuhada yaumul qiyamah, Wahsy dapat keampunan Allah. Sehingga Nabi bersabda, al-qatil
wal maqtu fil jannah. Orang yang membunuh, orang yang dibunuh, dua-dua dalam syurga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Allah dan syurga yang bentangannya langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah dia mengampuni semua dosa-dosa. Innahul ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah dia Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Balik tajuk yang dibaca, panduan bila mana kita ditimpa musibah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibu muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, tidak menimpa seseorang Muslim, orang Islam, sama ada kepenatan, kesakitan, kesusahan memikirkan perkara akan datang, kedukaan, kesedihan, sesuatu yang menyakiti, atau kesusahan memikirkan apa yang telah berlaku, sehingga kan duri tikaman, duri yang mencocoknya, malaikat Allah hapuskan dengan sebabnya sebahagian dari dosa-dosanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala dia uji kita dengan musibah. Tak kira musibah tu besar ataupun musibah kecil sekalipun. Sakit kita, sempit kita, mudarat kita, di sebalik tu ada hikmah kebaikan. Rupa-rupanya Allah Ta'ala dia ampun dosa kita dengan musibah yang berlaku. Nah, sebut musibah kecil, susah hati. Nah, sebab apa susah hati? Kita hantar anak kita tahfiz tu, anak aku ni jadi ke tak jadi? Nah, sebab kita tengok banyak panduan-panduan pedoman di hadapan mata ni. Orang ni ada anak tahfiz juga, tapi ada lalas sekali, oh tak jadi. Hak ni tak jadi, kita pun mari bimbang. Nah, tu pun kafarallahu biha khatayah. Allah Ta'ala ampun dosa. Dia mari rasa bimbang. Nah, kerja hari-hari, oh penat. Nah, penat, mari mengantuk, mari malah. Nah, tapi kerja juga sebab memikirkan nafkah anak, nafkah isteri ni wajib ni. Oh tak beri, nah, kecok hari kiamat, terhalang masuk syurga. Nah, kita berjalan tersepak batu, terpijak duri, terkepit pintu kereta, biasa je. Tapi waktu kena tu, aduh Allah, illa kaffarallahu biha min khatayahu. Melainkan kata Nabi, Allah Ta'ala dihapuskan dengan sebab musibah kecil tadi sebahagian daripada dosa-dosanya. Nah, apatah lagi musibah yang lebih besar. Sebab tu dalam Islam ni kita dilarang sama sekali bercita-cita mati sebab berlaku mudarat atas diri. Berat macam mana, sempit macam mana kehidupan ni, tak boleh ya Allah matikanlah aku, tak boleh. Nabi SAW bersabda, la yatamanna ahadukum al-mauta lidurri nazala bih fa in kana muhsina fala'allahu yazdadu ihsana wa in kana musi'a fala'allahu an yatub.
Maksud dia, jangan kamu bercita-cita mati kerana mudarat yang berlaku atas diri. Tengah-tengah sihat walafiat, pergi cek darah, tengok doktor kata tuang ada kecil manis, ada sakit buah pinggang, ada kanser tahap pertama. Dia uji dengan sakit, mudarat, sakit, sempit. Nak tanggung diri sendiri pun tak lepas, apatah lagi anak bini. Fa in kana muhsina fala'allahu yazdadu ihsana. Nabi kata sekiranya orang yang ditimpa musibah tu orang yang baik, orang baik, orang Islam, orang yang sangat bertakwa, sembahyang jaga, ibadah jaga, hubungan manusia jaga, dengan Allah dengan manusia cukup jaga, tiba-tiba kena uji juga, sakit sempit, fala'allahu yazdadu ihsana. Moga-moga, kata Nabi, menambahkan lagi kebaikan atas dia. Maknanya Allah Ta'ala dia sengaja nak tambah kebaikan dengan sebab diuji dengan musibah tadi. Itu cerita ada sahabat mati sebab apa? Kena wabak. Hari ni isu COVID-19 yang meragut nyawa tak terkira banyaknya. Sahabat Nabi SAW ada yang mati kena wabak. Di zaman Sayyidina Umar ni berlaku dua musibah. Yang pertama musibah kemarau yang panjang, yang kedua musibah wabak tong amwas. Yang pertama musibah kemarau. Satu hari Sayyidina Umar ni ada orang hulur daging kambing. Daging kambing nak siap masak dah. Hak siap masak dah, ada minyak, ada lemak dia. Ni makanan special dah. Sayyidina Umar bila orang hulur daging tadi, dia pun kebetulan Badui ada sama dia. Sayyidina Umar ni hulur ke Badui ni. Hulur ke Badui ni, dia gomor seorang dia. Dia gomor sungguh-sungguh. Siapa lupa Sayyidina Umar. Dia makan dengan lahap dia. Terkejut Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, apa cerita kamu ni? Lalu kata Badui, ya Amirul Mukminin, sungguhnya lama sungguh aku tak makan makanan sesedap ni. Bahkan banyak hari-hari yang aku lalui ni, aku tak makan apa satu, ikat perut, berpuasa sebab tak ada makanan. Nak cerita musibah kemarau yang berlaku sehingga perekat rakyat ni ikat perut sebab tak ada makanan. Dengar kata-kata Badui ni, terkejut Sayyidina Umar. Rupa-rupanya kemarau ni menyempitkan kehidupan manusia. Lalu Sayyidina Umar dia bersumpah, dia takkan sentuh daging kambing seumpama ni selama isu kemarau ni tidak berakhir. Makna Sayyidina Umar, dia menjewai kehidupan derita rakyat di bawah. Oleh kerana rakyat ikat perut, Sayyidina Umar pun ikat perut juga. Mana gitu. Ini salah satu cara sahabat menangani isu. Kalau hari ni ada wakil rakyat sanggup potong gaji, beri gaji pada rakyat di bawah. Sebab apa? Sebab nak merasai kesan bersama. Tapi tak berapa orang. Kalau semua buat makali, dah habis dah COVID-19 ni. Ni sempat lagi dah keadaan orang lapar, hak atas tu tunjuk kemewahan dia, kehebatan dia, kesenangan dia. Siap tunjuk lagi makan dia ada di restoran yang mewah, makanan yang mahal. Sedangkan orang lain kat perut. Munasabahlah kita ni terlalu je lama sikit ada musibah ni. Yang kedua, wabak tong amwas. Bila Sayyidina Umar lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an ganti Khalid Al-Walid jadi pemimpin pasukan perang kaum muslimin di Rom. Waktu Abu Ubaidah Al-Jarrah jadi pemimpin ni, jadi ketua perang ni,
Parlimen perang. Waktu tu berlaku serangan wabak ta'un di satu lembah yang nama dia Amwas. Jadi ramai orang yang kena jangkitan ta'un tu. Lalu Abu Ubaidah Al-Jarrah ni dia pun jaga. Dia rawat, dia jaga, dia cara orang yang kena penyakit ni. Sehingga dia sendiri terkena jangkitan yang sama. Dia sendiri, dia cara orang dia kena. Nah, atau istilah hari ni apa, frontliners ke apa. Nah, dia kena. Bila dia kena, kuman tu merebak dalam tubuh dia. Merebak. Sehingga sampai satu tahap dia lemah dia sebab serangan wabak tadi. Dan dia sempat berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia minta supaya sebahagian bebanan wabak tu biar jatuh atas diri dia yang tanggung. Biar orang lain lepas, dia yang tanggung. Sehingga sahabat ni akhirnya jatuh lalu meninggal dunia. Nak cerita sahabat Nabi mati sebab wabak. Bila meninggal Abu Ubaidah Al-Jarrah, selepas tu siapa naik parlimen perang? Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal pun tak berapa hari, tak lama meninggal juga. Dahsyatnya serangan wabak ni. Kemudian naik pula parlimen perang Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang terkenal digelar Singa Arab. Pakar strategik perang, pakar tipu helah peperangan. Orang yang sangat bijak, sangat cerdik Sayyidina Amr ni. Bila dia jadi parlimen, waktu tu ta'un ni dah merebak dengan begitu cepat. Kata Sayyidina Amr, wabak ta'un ni dah jadi macam api besar yang merebak. Lambat sentuh apa dia makan habis. Pergi kamu ke pergunungan, ke bukit, sembunyikan diri masing-masing. Kalau istilah hari ni apa nak sebut? Lockdown ni. Saya nak Amru yang mulakan benda ni. Perintah ni. Pergi kamu berkurung. Jangan keluar. Mana jangan datang masjid, jangan berjemaah. Dah berlaku dah sebenarnya. Nah. Sebab Islam ada kaedah dia. La darar wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri dan memudaratkan orang lain. Nah. Istilah kita jaga kita, betul lah tu. Jaga kita jangan kena penyakit. Tu hari ni kena pakai mask muka ke apa? Ada. Kena pakai mask. Nah, supaya tak kena penyakit. Bila kena penyakit pula jangan duduk dengan orang. Wala dirak, jangan beri penyakit kepada orang. Dia senamru suruh supaya berkurung. Dan ijtihad Sayyidina Amr ni tepat. Nah, sehingga sungguh akhirnya wabak Ta'un Amwas tadi berjaya ditangani, sehingga akhirnya aman kehidupan manusia. Nah, ini cara sahabat menangani isu yang berlaku. Nah, tapi nak ceritanya, musibah ni berat sekalipun, kalau jatuh atas orang baik, fala'allahu yazdadu ihsana. Allah Ta'ala nak tambah kebaikan. Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan maksum, terpelihara daripada dosa. Nah, akhir diracun oleh orang Yahudi. Nabi kena racun juga. Dalam peristiwa Khaybar, Yahudi dia letak racun daging kambing. Nabi makan daging tu, walaupun daging tu berlaku mukjizat. Ya Rasulullah, aku ada racun. Nabi ludah. Tapi dah kena lidah ideal Nabi SAW. Yang kesan dia menderita sakit tenak demam panas Nabi SAW. Nah, temperature yang sangat tinggi, sehingga kata ulama Nabi lilit serban tebal. Sentuh serban Nabi dah terasa kehangatan panas, tak sentuh badan lagi. Nah, sehingga mereka akhirnya tak mampu nak berjemaah, sehingga akhir Nabi SAW sendiri menghembukan nafas yang terakhir.
wa in kana musi'a fala'allahu an yatub. Dan sekiranya musibah ni jatuh atas orang jahat, mudah-mudahan kata Nabi dia balik bertaubat. Nak cerita musibah ni atas orang jahat tu ada kebaikan. Atas orang jahat. Allah Ta'ala ni mudah je. Nak matikan orang jahat, tengah buat jahat, akhasnahu baghtah. Kami ambil dia mengejut. Ramai mana? Nah, Firaun tu kemuncak kejahatan dia. Kemuncak kejahatan. Dia kepung Nabi Musa. Dia kepung Nabi Musa dengan lautan bala tentera dia, sehingga terkepung Nabi Musa di hadapan lautan merah, di belakang lautan bala tentera Firaun. Kemuncak kejahatan dia. Dia nak bunuh Nabi Musa. Allah Ta'ala berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'azab. Dan Firaun serta bala tenteranya dikepung oleh seburuk-buruk azab. Allah Ta'ala balikkan keadaan. Orang yang dikepung diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Mudah je kepada Allah Ta'ala. Lautan tu Allah Ta'ala belah jambatan. Mukjizat Nabi Musa terbelah jambatan, akhirnya selamat Nabi Musa. Hak kepung Nabi Musa dengan penuh kesombongan, keangkuhan tadi, wa haqa bi ali fir'aun. Firaun dan bala tenteranya dikepung su'ul azab, seburuk-buruk azab. Tengok-tengok dia dikepung oleh lautan merah. Tentera Allah nama air ni kepung Firaun. Tengok-tengok air duk parah mulut dah. Masuk ke lubang hidung dah. An-naru yu'raduna 'alaiha wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada Firaun pagi dan petang. Cerita dalam kubur Firaun pagi petang Allah tak tunjuk neraka, kena seksa tunjuk neraka. Wa yauma taqumus sa'ah, pada hari berlakunya kiamat Allah Taala perintah malaikat adkhilu ala fir'aun asyaddal azab, masukkan Firaun ke seberat-berat azab neraka Jahannam. Maknanya Allah Taala nak ambil nyawa orang kafir, orang derhaka ni mudah je, tarik nyawa habis cerita. Tapi setengah orang jahat ni Allah Ta'ala uji sakit dulu. Tak mudah matikan dia. Uji dulu. Diuji dengan sakit, diuji dengan kesempitan, akhirnya menyesal, akhirnya insaf, akhirnya bertaubat. Astaghfirullahal azim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, mana orang waktu sihat dia sombong, waktu sihat dia maksiat, tapi bila sakit dia insaf sungguh-sungguh. Ramai mana penagih-penagih dadah. Waktu muda dia dadah, waktu gagah dia dadah. Dah lama main dadah, akhirnya HIV positif. Dah duduk kongsi jagung ni. Ada kampung-kampung ramai kena Nah, bila kena doktor surrender, tak boleh buat apa dah, balik rumah jaga diri ya. Tak ada obat dah. Nah, tengok setengah popok ni tubuh sekeping. Tapi ramai mana hak HIV positif ni, kesudahan amalan dia 5 waktu duduk di masjid sembahyang. Betul tak? Saya pernah temu orang yang saya kenal dadah, sekian lama duduk main dadah, akhir sekali sebelum mati dia 5 waktu sembahyang di masjid. Sebab orang HIV positif ni bukan macam
COVID-19 sungguh tak boleh gaul dengan orang. Hak ni boleh sembahyang rapat dengan orang. 5 waktu sembahyang masjid, pagi, subuh dah ada masjid, zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 waktu. Penuh saya tegur, mu tak kerja ke? Nah, dia kata, ustaz aku tak ada masa dah ustaz. Masa aku sempuk je lagi. Masa aku ni sempit sikit je lagi. Aku nak sembahyang sungguh-sungguh, aku tak nak tinggal dah masjid. Dalam keadaan istiqamah sembahyang 5 waktu tu, munajat dia taubat daripada Allah Ta'ala tu, dapat berita innalillah, meninggal dah. Meninggal. Nah, kita kenal dia dah kesudahan meninggal dia. Sebelum meninggal amalan apa? Amalan soleh. Atau ada Nabi sebutkan dalam hadis, ada hamba dia buat amalan ahli syurga, sehingga jarak dia dengan syurga selangkah je lagi. Tinggal satu amalan final hak akhir nak masuk syurga. Tiba-tiba dia berpaling kepada amalan ahli neraka, lalu mati masuk neraka. Ada hamba pula dia buat amalan ahli syurga, ahli neraka, sehingga jarak dengan neraka selangkah je lagi. Daripada awal lagi tak sembahyang, maksiat, macam-macam kemungkaran dia buat, tinggallah hak akhir sekali. Hak nak menentukan dia masuk neraka tu, tiba-tiba hak akhir tu dia berpaling amalan ahli syurga. Nah, kita pernah didedahkan sebenarnya video daripada Tanah Arab. Kisah orang mabuk nak masuk masjid, tiba-tiba orang halang, orang tak bagi dia. Nah, Allah Ta'ala gerak hati tu imam ni, tolong ambil dia, bawa tempat wuduk, ajar dia ambil air sembahyang, aku bimbing dia sembahyang. Dengan imam ni jadi makmum, tiba-tiba sujud rakaat pertama menghembuskan nafas terakhir. Datang dah keadaan mabuk, mati dah keadaan sujud. Innallaha yahdi man yasha'. Sesungguhnya Allah dia bagi petunjuk hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita boleh hukum orang ni, ni ahli neraka, ni ahli neraka, tak boleh. Nah, hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila tengok orang jahat, Allahumma hdi fa innahu la ya'lamu. Ya Allah, berilah petunjuk kepada dia, dia tidak mengetahui. Itu dia ajar kepada kita. Minta hidayah untuk dia, bukan hukum dia ni ahli neraka, bukan hak kita. Nah, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min muslim yusibu adza maradun fama siwa illa hattallahu bihi sayyi'atihi kama tahuttu syajaratu waraqaha." Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, sabdanya, tiada daripada seorang muslim yang ditimpa sesuatu yang menyakiti, sama ada penyakit ataupun lainnya, melainkan Allah Ta'ala dia akan gugurkan dengan sebab musibah ujian sakit tadi akan dosa-dosanya, sebagaimana pokok menggugurkan daunnya di musimnya yang tertentu. Apa maksud pokok menggugurkan daun dia pada musim yang tertentu? Tuan-tuan, kalau kita pergi Tanah Arab, Tanah Arab ni ada 4 musim. Musim panas, sejuk, musim luruh, musim bunga. Salah satu musim dia musim bunga, musim luruh. Bila masuk musim tu, pokok kayu tinggal batang, tinggal dahan, tinggal ranting. Daun habis gugur, luruh habis. Itu panggil musim luruh tu. Nah, sepitah lalu kita tengok, kita kata ni pokok mati. Ni bukan pokok mati, tapi nak cerita musim luruh. Musim luruh dia gugur habis daun dia. Bila habis musim tu, dia berdaun balik, akhir menghijau balik pokok tadi. Bila masuk musim tu, dia akan luruh habis sehingga tinggal batang, dahan, ranting. Nak cerita begitulah
Allah Ta'ala uji kita batuk, uji kita demam, uji kita apa sahaja kesakitan, kesempitan, dia gugurkan dosa kita sebagaimana pokok menggugurkan daun dia di musim lugu. An Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna a'zamal jaza' ma'al izamil bala wa inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauma ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhatu. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebesar-besar al-jaza' balasan pahala, ma'al izamil bala bersama sebesar-besar bala ujian, sebesar-besar musibah. Orang yang tersepak batu, terkepit pintu kereta, yang terpijak paku, Allah Ta'ala ampun dosa dia di situ, dapat pahala dah dia. Tapi nak banding orang yang diuji dengan demam 2 minggu tak kebah, sehingga hilang selera makan, lidah jadi pahit, kepala jadi pening, sampai terletak atas katil, makan minum orang kena suap, berak kecil orang kena basuh, sampai perekat malang semalaman langsung tak lena tidur, mulut Allah 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 Allah, dah makan obat tak kebah, temperature tak turun juga, Allah Allah. Besar lagi pahala nak balik terkepit pintu kereta tadi. Apa tak lagi yang diuji dengan coronavirus, sehingga sampai perekat sesak nafas, tak boleh bernafas, terpaksa guna bantuan oksigen untuk bernafas. Hak ni besar lagi. Sebab tu kita tak boleh hina orang yang diuji dengan sakit. Kamu ni apa, umur muda macam-macam penyakit, tengok aku umur dah tua tapi sihat walafiat. Tak layak kita nak bercakap begitu. Orang yang diuji dengan sakit ini orang yang Tuhan sayang, sehingga kita duduk bersama dengan dia, melimpah rahmat sampai ke kita. Bercur rahmat Allah Ta'ala sebab dia, disebabkan sakit dia, Allah 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 Allah. Kita pula disebabkan sihat, kita lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hidup penuh dengan leka alpa lalat. Waktu sakit kat Allah, makan ubat tak jadi, doktor pakar tak jadi, tok bomoh kampung temberang. Apa tak lagi berubat dengan doktor kecil manis, doktor pun kecil manis juga. Balik arwah jawab dia. Akhirnya Allah. Wa inna Allah azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla iza ahabba qauma, bila dia kasih satu kaum, ibtalahum, Allah Ta'ala akan uji kaum tu. Bila Allah Ta'ala kasih satu kaum, Allah Ta'ala akan uji dia. Maknanya kita ni tergolong di kalangan kaum yang Allah Ta'ala kasih. Mula-mula Cina kena virus corona ni, padang dah dia komunis. Masa semua tu ni jaga Cina semua, padang dah apa buat komunis ni. Ada. Tiba-tiba kita pula hari ni. Dulu ni nu Amerika tu. Amerika no. Padang dah apa buat kapil anak. Hari ni habis kapung. Anak tu imam kena juga. Anak tu imam kena juga. Kecil manis tu imam. Ada. Nak balik jenazah anak sendiri tak boleh sebab positif. Kena pakai basuh dengan klorok. Jatuh anak sendiri nak sentuh tangan tak boleh. Sebab apa dah? Syai positif. Rupa-rupanya musibah ni tanda Tuhan sayang. Iza ahabba Allah, iza ahabba qama ibtalahu. Bila Allah kasih satu kaum, dia akan uji kaum tu. Kita diuji dengan COVID-19. Tak dah selesai COVID-19, kena banjir mengejut pula baru ni. Sampai selas pinggang, rumah penuh dengan seluk. Allah. Beratnya mata memandang. Dah lah terkepit hidup dengan masalah COVID.
dia uji banjir pula. Kena pula kemarau baru ni, Allah sampai membakar. Tak habis-habis ujian ni. Tapi di sebalik yang berlaku, rahmat Allah Ta'ala tengok, meriah masjid hari ni. Berebut orang nak pergi masjid. Berebut orang, protes masjid tak buka, masjid tak buka. Sibuk dah masjid tak buka. Tapi hak lebih-lebih sangat tak gigi pun. Mulut je lebih. Tapi sungguh sebelum corona ni azan terpilih je. Tapi hari ni lain. Azan je penuh dah. Suka seronok tengok penuh dah orang. Dengan penjarakan SOP tu penuh dah. Habis azan setengah tempat boleh kunci dah masjid. Sebab dah penuh. Kalau hari Jumaat 12.30 dah kunci pagar dah. Siap bertumbuk dengan AJK. Dan nak salah siapa? Tengok. Kalau saya biasa hari Jumaat ada kuliah Jumaat. Kita tahulah pengalaman dah lama dah duduk kuliah Jumaat ni. Kita ni sebagai umpam. Dia kata ustaz kena kuliah. Bila ustaz kuliah orang datang. Kalau ustaz tak kuliah orang tak datang. Kita ni umpam pula. Dengar kuliah baru orang mari. Hari ni kita pergi terkejut. Masuk tengok penuh dah. Depan pula Tok Imam 1, 2, 3 semua ada. Kalau sebelum COVID-19, Tok Imam tugas je, tak tugas tak nampak patah hidung. Bukan Tok Imam sini pak lain, minta maaf. Seronok tengok suasana hari ni. Manusia sungguh bila terkepit Allah, bila terkepit Allah, bila lapar lupa Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhatu. Barang siapa redha atas ujian Allah Ta'ala, atas musibah dia redha, dia terima dengan hati terbuka. Dia sabar, dia sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia tetap puji Allah Ta'ala, dia dapat keredaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maki hamu, merapu, salahkan orang ni, salahkan takdir, falahus sakhatu, bagi dia kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat kelebihan ni kena redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar itu, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi